Jadi kenapa saya memilih kedua kitab ini, sahabat-sahabat? Saya akan jelaskan sebentar lagi. Kalau anda seorang bukan Islam, saya rasa wajib ataupun perlu untuk anda fikirkan satu perkara. Apakah kekuatan yang ada pada agama Islam itu sendiri sehingga membuatkan ia survive, bukan saja survive tetapi thrive di era ini? Kalau kita telusuri sejarah Islam, kita tengok secara objektif. Islam, some people say or some people understood it as emerging in the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7th century Arabia. Kenapa dia ada appeal yang begitu dahsyat? Selepas 1400 tahun, selepas melalui serangan yang luar biasa daripada bermacam-macam arah, daripada Crusades, daripada munafikun lagi di zaman Muhammad sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kemudian datangnya tentera Mongol, kemudian kita lihat pada abad ke-19, abad ke-20, penjajahan demi penjajahan, bukan saja penjajahan ketenteraan tapi penjajahan pemikiran. Dan di zaman kita ini, bagaimana propaganda ke atas Islam itu begitu dahsyat, khususnya selepas serangan 11 September. Bagi siapa yang hidup zaman itu, yang nampak serangan tersebut, live TV pada waktu itu, we know what life was after that for Muslims and Islam. Betul? Mungkin adik-adik kita yang lahir pada tahun 2000 ataupun hujung 1999 ke, you mungkin tak berapa faham isu ni. Tapi bagi siapa yang melalui era September 11 ni, dia tahu bahawa for the past 15-20 years, the media wasn't for Islam. Dan itu bukan jangka waktu yang pendek. Hampir 20 tahun. Yang kita biasa dengar apa? Radicalism, Islam, terrorism, betul tak? Usaha untuk mengubah Islam, usaha untuk moderatekan Islam, sampai keluar Civil Democratic Islam, satu plan oleh RAND Corporation untuk democratize Islam, untuk buat Islam lebih moderate. Macam-macam usaha. Of course, media-media besar dunia semua bersepakat untuk portray that same idea. Yalah, a few sahaja yang mungkin jadi counter balance. Tapi kita lihat, Masya Allah, Tabarakallah, Islam is only thriving. Semakin berkembang. So soalan yang sahabat-sahabat bukan Islam kita kena tanya, apa sebenarnya daya tarikan yang ada pada Islam ni? You tak boleh downplay the power of Islam. Kalau kita tengok dari segi number sekalipun, you tak boleh downplay. Katalah, okay, you tak percaya dia sebagai Nabi. Tapi look at the influence of Islam in the world. Look at Muhammad himself. Followers dia hari ini lebih kurang 1.5 billion. Kalau kira Nabi-Nabi Islam, bukan saja Muhammad, kita masukkan sekali Ibrahim AS, contoh. That means the follower of Muslim prophets are actually majority in the world. Walaupun dia ada interpretasi yang berbeza lah. Christians faham Nabi Ibrahim berbeza, the Jews faham Nabi Ibrahim berbeza. Tetapi kalau awak buat bancian secara rambang, tokoh yang paling diikuti oleh manusia dalam dunia ni, yang paling disayangi, paling ramai orang yang sayang dia, siapa? Without a doubt. Siapa? Ibrahim. Ibrahim AS. Kalau campur semua followers dia, berapa ramai? Nearly 4 billion. Which is more than half of the world's population. Betul? Kemudian baru datang Musa AS. Kemudian baru datang Isa. Kemudian baru datang, of course, Rasulullah, we can put it second or third. Tapi Ibrahim AS. Soalan dia, apa appeal yang ada pada Nabi-Nabi ni? Okay, let's put a skeptical hat. Yalah, orang minat Nabi-Nabi sebab diorang promise you fantasy. Ini antara argument sebahagian pihak. Diorang promise kamu escapism. Hidup yang begitu susah, banyak kesengsaraan. Nabi-Nabi ni datang, mereka membawa satu escape route, mengatakan bahawa selepas mati ada hidup lagi. Kalau keadilan tidak dapat didirikan di dunia ini, jangan bimbang, selepas mati nanti akan ada keadilan. Kalau kamu tidak bahagia di bumi ini, jangan bimbang, selepas mati ada kebahagiaan.
Itulah appeal para Nabi. Mereka kata, mereka menjual mimpi. Mereka they're selling dreams. And these dreams appeal to people. Ini antara hujahan mereka. Katalah kita jadi devil's advocate sekejap. Masalah dia, kalau kita fikirkan bersama, Nabi-Nabi ni, dia bukan sahaja membawa impian itu. Ya, impian ada, kita tak nafi. Betul? Tapi Nabi-Nabi ni juga membawa disiplin, kan? Dia membawa strictness of life. Kalaulah seseorang itu, tokoh-tokoh ini datang, mengatakan bahawa, oh, there's happiness after this life. Akan ada enjoyment, akan ada justice. Tapi dia tidak membawa kesusahan. Dia kata, do whatever you want. You know, God is all loving. Everything will be fine. Bukankah itu akan lebih banyak appeal, ya? Nabi-Nabi ini membawa impian. Dalam masa yang sama, dia membawa disiplin yang ketat. Macam-macam kita tak boleh buat. Betul? Ada mungkin yang akan kata, orang yang berfikir, dia akan tanya, Muhammad ni, ataupun para Nabi ni, dia tak bawa orang, jom kita berzina. Kita halalkan arak. Kita halalkan zina. Kita halalkan curi. Kita halalkan pembunuhan. Kalau Nabi-Nabi buat begitu, awak rasa akan lebih ramai follower tak? Syaitan paling banyak follower, betul tak? Sebab syaitan menghalalkan semua ni. Sebab nafsu manusia nak benda tu. Jadi kalau fikir secara logik, Nabi-Nabi ni kalau mereka hanya mencari kuasa, cari nama, dan nak paling ramai orang, sepatutnya itulah jalan dia. Bagi apa yang our carnal desires want. Kehendak rendah manusia nak, itulah bagi. Itu yang kita boleh fikir secara logik. Patutlah dia orang dapat ramai pengikut. Tapi kalau tengok Nabi-Nabi ni, dia tak macam tu. Dia halang semua tu. Dia halang semua yang hawa nafsu manusia nak. Manusia nak berzina, Nabi-Nabi haramkan. Manusia nak sembah apa yang dia nak. Islam kata, no, you have to only sembah Tuhan yang mencipta kamu. Manusia nak riba, Islam haramkan. Nabi Muhammad haramkan. Nabi-Nabi haramkan. Manusia nak, ada hak membunuh siapa yang dia nak bunuh. Agama Islam datang mengharamkan. Sepatutnya, ini semua akan reduce followers dia. Sepatutnya. Campur dengan propaganda against it. Dan Nabi-Nabi ini juga tidak membawa dunia kepada kita. Dia tak promise siapa yang ikut ni akan jadi kaya. Betul tak? Siapa yang ikut ni akan jadi kuat. Pasti akan menguasai dunia. Siapa sahaja. Tak. Walaupun ada janji tersebut secara umum. Kan? Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Yes, makan Allah akan buat tamkin untuk orang-orang soleh dan beriman. Tapi Allah tak janji semua orang yang beriman akan dapat. Jadi di mana appeal agama Islam ni sebenarnya? This is for our non-Muslim friends to think about it. Dengan Islam suruh pakai tudung, dengan ada hududnya, ada faraidnya. Betul tak? So apa sebenarnya yang buat manusia nak terus percaya kepada agama Islam? This is something that you have to think about it. Takkanlah 1.5 bilion manusia dalam dunia ini tidak cerdik, bodoh, tidak berfikir. Apa appeal dia sebenarnya? This is what I want you to think together with me. Whether you like it or not, Islam is a force that you cannot sideline. Islam adalah satu kekuatan yang kamu tidak boleh ketepikan. Betul? And Muslims, you should be proud of your Islam.